الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله. كل نعمة من الله ما شاء الله. الخير كله بيد الله ما syaa Allah. La yasrifus su' illa Allah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang penuh rahmat dan barakah ini masih lagi diberi peluang kepada kita untuk sama-sama hadir dalam rumah Allah ini. Sama-sama kita tunaikan solat maghrib dan seterusnya sama-sama kita duduk dalam majlis ilmu, mencari dan mengisi dada kita dengan ilmu-ilmu agama. Kita mohon dan kita harapkan daripada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan segala amal perbuatan kita ini sebagai ibadah yang akan mendapat ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jadi pada malam ni insya-Allah kita akan teruskan lagi pengajian kita menggunakan kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakin Muttaqin bagi mencari petunjuk pedoman untuk kita capai redha Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pertemuan yang lepas, 2 bulan lepas juga minggu lepas, bulan lepas Natal Limai, sebab pergi umrah macam itulah dia punya kitaran dia. Bila kata tak boleh pergi umrah kan, kita tangguh sat dulu. Dan insya-Allah lepas ni lama sikit lah kot. Bulan 1 pula kata nak depa duk suruh pergi bulan 12, bulan 11 kerap sangat. Pakai tinggal kuliah. Kalau kata dak pergi kerap sangat tinggal kuliah, kata tak boleh, rasa macam rugi tinggal kuliah ni. Kuliah ni lah yang akan nak refresh balik. Secara khususnya dengan kuliah ni lah anda dapat rujuk balik kita hak duk ngaji lama dulu. Kalau tinggal ke pakai lupa macam tu lah. Jadi dengan kuliah ni insya-Allah kita akan refresh balik dan kita akan ulang balik. Dan kuliah ini jugalah tempat untuk anak nak tuai saham fikir akhirat. Kalau kata duk cari duit dunia tu habis dapat belanja habis macam tu ya. Tapi kalau kata dengan ilmu ni duk berkongsi dengan orang dapat, orang beramal, orang ajak pada orang lain pula, benda tu akan berterusan. Tu Nabi sebut dalam sebuah hadis, Nabi kata, matinya seorang Adam terputih segala amalan kecuali 3. Apa dia yang 3 ni? Sedekah jariah. Kita nak pergi duit tak apa nak ada. Adalah sikit-sikit sedekah tak kat mana ada. Dan yang kedua pula, Nabi kata ilmu yuntafa'u bih. Ilmu yang memberi manfaat. Ilmu yang kita dapat, kita beramal, kita ajak pada orang lain. Kemudian orang lain dapat, orang lain beramal, kemudian ajak pada orang lain pula. Jadi berterusan, pahala tu akan dapat kepada kita walaupun duduk dalam kubur. Dan yang ketiganya Nabi kata, awaladin salih yad'ulah, ataupun anak salih yang sentiasa mendoakan. Jadi di antara tiga-tiga ni, salah satunya ialah dengan cara menyampaikan ilmu. Ni hak duk dapat ni pun, hak mengaji ni pun, cuba seboleh mungkin untuk beramal kemudian sampaikan kepada orang lain. Ajak lagi pada orang lain. Pernah baca dah kitab ni, pernah dah telaah, pernah dah duk belek, duk hurai berkenaan dengan kitab ni. Jadi kita kongsikan dengan orang lain dengan berbagai cara. Macam-macam cara kita boleh kongsikan. Yang penting ilmu tadi betul sampai kepada orang lain dapat, maka kita pun akan dapat pahala. Tak semestinya dengan berkuliah, tak semestinya dengan kita duduk bercakap. Zaman sekarang ni media sosial di antaranya, dengan TikToknya, dengan Facebooknya, orang lain terkejut bila kata, "Oi, ustaz pun ada TikTok." Dia kata ustaz pun ada TikTok. Mula-mula kita pun malas dah nak layan benda-benda macam ni. Terasa kata masa terlalu banyak dibuang. Bila mana media sosial ni terlalu banyak masa, duk curi masa kita. Tapi bila mana kita susun dengan cara elok dan gunakan saluran tu dengan cara yang baik, dia akan memberi manfaat. Juga di media sosial ni juga akan memberikan kebaikan kepada orang awam bila mana kita hasilkan konten-konten yang baik. Pandai agaklah cakap bab media sosial ni sikit-sikit. Mula dulu Majlis Agama Islam Negeri Kedah panggil PL Ustaz kursus media sosial 1 hari. Panggil pagi sampai ke petang. Kita pun hadir jugalah. Bila dah sampai-sampai tu, okey tuan-tuan, ustaz-ustaz semua, buka handphone, sila download TikTok. Lain macam je bunyi ni. Sila download TikTok. Kita pun, tak apalah, mereka kata, tak apa Ustaz, jangan terkejut. Kita nak ajak ni supaya kita nak hasilkan konten Islamik. Download ni TikTok ni.
Kita pun download, okey tak apa lagi lah. Buka, silat lain dah ni, nampak benda pelik-pelik ni kata. Tak apa, pejam mata Ustaz. Dia kata, pejam mata Ustaz. Okey, dengar di sini. Ustaz-ustaz kena terjun di bidang ni, kena turun dakwah, kena sampaikan. Hasilkan TikTok yang ada konten Islamik. Kalau dulunya orang nak buat TikTok ni merapu. Benda hak tak elok, buka aja, joget sana, berjoget sini. Tapi kalau kita hasilkan, kita terjun, kita masuk, kita hasilkan yang Islamik, maka yang tu akan membantu kita. Benda tu tak salah. Media tu tak salah, saluran tu tak salah. Yang salahnya isi kandungan dia. Siapa yang patut isi kandungan? Siapa yang patut letakkan kandungan-kandungan yang Islamik? Siapa yang patutnya hasilkan kandungan-kandungan macam ni yang elok ni? Tak lain tak bukan orang yang reti lah. Siapa yang reti? Ustaz-ustaz. Jadi ustaz-ustaz kena masuk. Baju ambil lah. Tu pun tak boleh nak tumpu juga. Curi masa terlalu banyak. Baik daripada duduk tengok TikTok, dia baca kitab. Duk puasa macam tu lah. Daripada duduk tengok layan Facebook, baik tengok kitab-kitab ni ada juga manfaat. Tengok balik kitab-kitab, duduk mengajar, duduk mengaji, duduk baca balik. Itu ada manfaat. Tapi dalam masa yang sama, ada je cetusan idea, bila mana main saja benda-benda yang elok, sesuai dikongsikan kepada masyarakat awam, maka masukkan. Ni pun di media kita ni. Bila mana ada je live media juga, media sosial, maka manfaat dia tu akan lebih menyebar, manfaat dia tu akan lebih banyak diambil oleh masyarakat. Jadi, jangan salahkan media sosial, tapi kita cuba perbaiki apa yang ada di dalam kandungan tu untuk kita Islamkan. Untuk kita pamerkan, untuk kita tunjukkan. Dan zaman sekarang ni, sampai ke peringkat dengan media sosial ni, dia boleh jadi perang cyber. Sampai ke peringkat macam tu, perang cyber. Ni contohnya, zaman sekarang ni, khususnya dalam 2-3 hari ini, duk perang di sana. Duk perang di mana? Di Palestin sana. Macam mana kita boleh tahu kata di sana perang? Tak link, tak bukan dengan media sosial. Media sosial, kalau dalam bahasa Arab disebut al-i'lam, media, memainkan peranan yang cukup besar pada zaman sekarang ni. Dan itu pun Nabi pun bagi tahu di akhir zaman media ni menjadi mudah. Cuba rujuk balik di dalam Arba'in 40 hadis peristiwa akhir zaman susunan Syekh Fahmi. Disebutkan salah satu daripada hadis yang termuat di dalam hadis dalam kitab tersebut, di akhir zaman media ni menjadi mudah. Di antaranya dia tulis pen dan kertas menjadi mudah. Itu media lah tu. Pen dan kertas tu tulis untuk kita saling, kita cerita kepada orang lain. Zaman sekarang ni di ujung jari saya, type saja. Bom jatuh di sana, di sini dapat tahu dah. Peluru tembak di sana, di sini dapat tahu dah, dah bersedia dah, standby dah benda apa. Jadi benda macam ni kita pun kena kuasai. Orang Islam kalau kata tak kuasai media, kita kena duk tipu dengan mereka. Mereka duk gelak kita. Mereka tipu ni kita pun percaya, lari lah kau ni, rupa-rupanya mereka muhung. Mereka kata kena pergi hijrah, kena pergi ke selatan Gaza. Dalam perang 2-3 hari ini. Di utara Gaza hendaklah dikosongkan kerana operasi ketenteraan akan dilaksanakan. Orang pun pakat keluar pi, tiba-tiba di tengah jalan mereka tak bom. Tu muhung kan tu. Taktik mereka dalam peperangan. Media yang mereka gunakan. Maka di sini kita kena kuasai media kita. Orang Malaysia di antara pelayar media yang cukup banyak. Jadi baguslah di satu sudut tu bagus. Tapi kalau kata melayan benda merapu tu tak bagus juga. Buat perang cara cyber. Ni pun salah satu daripada perang. Perang cara cyber ni perang saraf. Bila mana kita tebarkan, kita cerita, kita penuhkan media sosial ni dengan berita-berita macam ni, benda tu akan mempengaruhi pemikiran manusia. Ini pentingnya i'lam, pentingnya media untuk kita kuasai supaya kita dapat sebarkan Islam yang sebenarnya, cerita benda yang sebenarnya, sampai ke berita yang sebenarnya, insya-Allah orang tak akan tertipu. Dalam Al-Quran pun ada cerita tu. Cerita berkenaan dengan media ni. Bila mana Allah Ta'ala sebut kata, in ja'akum fasiqun binaba'in. Jika datang kepada kamu seseorang fasik dengan satu berita, fatabayyanu, maka hendaklah kamu tabayyun. Maksudnya kamu selidik dulu. Kita nak selidik macam mana? Kalau kita tak ada maklumat, nak buat bandingan macam mana? Maka kita perlu kuasai media. Bila baca saja media ni, tengok di dalam media, cuba tengok media-media yang lain. Supaya berita yang kita dapat tadi, betul-betul benda tu adalah sahih dan barulah kita boleh terima. Jangan kita duk terima benda muhung, cerita pada orang beli muhung, akhirnya kita akan menjadi rugi, menjadi menyesal. Fa asbahu nadimin. Dalam ayat tersebut, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Bila mana kita dapat berita muhung, kita duk sebarkan, kita perbodohkan orang lain dengan berita yang muhung tadi, akhirnya kita akan menyesal. Di sini pentingnya media, pentingnya kita dapat saluran yang sebenar, berita yang sahih, kita cerita pada orang lain, barulah manfaat itu akan dapat kita kecapi bersama. Jadi perlu kuasai media ni. Jadi berbalik pada bincangan kita pada malam ni, kitab Hidayatus Salikin, cerita berkenaan dengan Hidayatus Salikin, tapi tak apalah cerita berkenaan dengan isu semasa.
Tadi pun Ustaz Abu Anas cerita sikit berkenaan dengan pengalaman pergi Lubnan dengan Syria. Lubnan dengan Syria sebab baru balik ya. Hari Sabtu, hari Jumaat baru ni sampai di sini. Tengok di sana di Lubnan dengan Syria. Di Syria duduk sana-sana lama tak apa dah kita faham lah. Adalah banyak kelebihan di Syria ni. Bila mana dapat tengok relatekan dengan hadis Nabi, cerita berkenaan dengan peristiwa akhir zaman. Nabi kata di sana adanya Menara Isa. Nabi Isa akan turun di Masjid Amawi. Di sana ada dan di Menara Putih. Menara Putih tu ada di Masjid Amawi. Dan memang hari ni ada. Menara tu ada. Cumanya khilaf kalangan ulama, adakah Menara Putih yang Nabi maksudkan itu di Masjid Amawi ataupun di satu tempat yang lain. Tapi di dalam Damsyik. Di dalam kota Damsyik. Alhamdulillah boleh dia bawa jemaah pergi tengok, menginsafkan dirilah bahawa apa yang Nabi sebut tu sebenarnya betul. Dan Nabi cerita tu betul. Nabi tak pernah sampai ke Damsyik. Nabi tak pernah sampai. Nabi hanya sampai ke Syria di selatan sahaja. Di Busra. Nabi pernah sampai di sana. Ketika umur Nabi 12 tahun ketika bersama rombongan Abdul Muttalib, pak saudara Nabi. Dan kali yang kedua pada umur 25 tahun membawa barang dagangan Sayyidatina Khadijah. 2 kali Nabi sampai. Itu pun dekat selatan saja. Tak sampai ke Damsyik. Tapi macam mana Nabi boleh tahu? Nabi boleh bagi tahu kepada sahabat-sahabat bahawa di akhir zaman Nabi Isa akan diturunkan di Damsyik. Di Menara Bayda, di Menara Putih, di sebelah timur Damsyik. Dalam hadis itu sebut Menara Putih ni terletak di timur Damsyik. Timur di belah mana? Timur. Kalau kata menghadap ke arah kiblat di sebelah ni, sebelah kiri lah, timur dia. Macam mana boleh jadi timur? Dia berbeza. Bawa orang baru ni bawa orang pergi sana tu banyak jugalah pengajaran yang boleh ambil, di antaranya penetapan arah kiblat. Dia pun duk keliru. Nampak petang tadi kami sampai di Lubnan waktu sebelum masuk asar. Kemudian bila dah jalan-jalan daripada airport keluar sampai di hotel, lebih kurang sejam lagi nak maghrib, semayang asar di hotel lah. Semayang asar dan juga zuhur di hotel. Tapi dia guna dengan ukuran tempat matahari tenggelam. Kemudian bila dah semayang macam tu tak apalah, daripada istihad macam tu. Kemudian esok tu ada yang tanya, Ustaz, kita ni semayang macam mana? Matahari tenggelam tapi Kaabah duduk bawah ni kalau tengok dalam peta. Sebab dia bawa berjalan kat tengok di dalam dalam muzium, tengok kedudukan peta dunia. Kata apa semayang kot mana? Kami semayang kot matahari tenggelam. Oh, hak tu di Malaysia. Tu kata kena mengaji tu. Kita baru mengaji tu 2 bulan lepas. Disebut sebelum masuk kita berhenti dekat mana? Dekat syarat-syarat sah semayang. Tu berjalan mau tapi mengaji tak mau tu kena perhati juga tu. Alhamdulillah lah. Baru ni bila bawa jemaah ni, anak pun berasa tak sedar hati kalau tak pergi kuliah. Kita duk pergi kuliah selalu. Tapi tak ada kuliah waktu ni. Duk di atas bas pun sikit je, lebih kurang 5 minit je masa untuk cakap. Yang lain tu bagi kepada guide yang duk bawa. Lepas tu nak balik itu ada pun buat kuliah, ceritalah. Di antaranya, ni, kita bila nak semayang kena ada ilmu. Antaranya buat semayang secara khusus, kena tahu syarat-syarat semayang. Kita baca dah sebulan lepas, cuma satu saja anak tak sebut. Semua ada 5 syarat. Anda ingat satu lagi tak sebut, benda apa? Tak sebut 5 syarat. Tengok balik. Tengok anda buat catatan balik. Dalam kitab ni, dia ada cerita faslun fi adabis salah. Sebelum cerita berkenaan dengan nak niat, kita kena penuhi 5 syarat. 5 syarat sah sembahyang. Apa 5 syarat ni? Pertama sekali, mestilah bersih daripada hadas kecil dan juga hadas besar. Dan yang kedua, bersih daripada najis. Sama ada pada pakaian, ataupun tubuh badan, ataupun tempat kita nak semayang. Itu kena bersih. Itu yang kedua, syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, istiqbalul qiblah. Kena menghadap ke kiblat. Semayang atas kapal terbang. Tu semayang duduk di sana macam mana? Duduk di Lubnan. Menghadap matahari terjun tak? Matahari tenggelam. Tak betul. Tak mana yang betulnya? Menghala ke arah selatan. Kalau kita tengok dalam map tu, dia tak selatan tepat. Dia bukan 180 darjah. Tapi dia 170 darjah lebih kurang macam tu. 170 ataupun 175 darjah. Tak sampai ke 180. Itu kedudukan tepat daripada Beirut, daripada Lubnan, menghala ke arah Kaabah. Itu syarat yang ketiga, menghadap ke arah kiblat, iaitu ke Kaabah. Dan yang keempatnya ialah, dia tu yang keempat tu. Lupa lah. Ketiga, menghadap ke arah kiblat. Yang keempat, masuk waktu. Masuk waktu, mesti kena masuk waktu.
Ni duduk atas kapal terbang, duduk kira nak semayang subuh dah. Baru terbang sat saja daripada mana Saudi. Ni orang yang balik umrah. Terbang sat, baru terbang pukul 3 pagi. Lebih kurang sejam, elok kapal terbang duduk stabil duduk atas tu, duduk kira nak mayang subuh dah. Duduk kalut mayang subuh ni masuk waktu subuh lagi. Duduk kalut mayang subuh. Kak kalut pergi bilik air apa, duduk semayang di belakang sana. Dia bertanya, cik, semayang apa cik? Mayang subuh ni masuk subuh dah ni. Subuh tak masuk lagi ni. Awal lagi ni. Ini baru pukul berapa? Tak masuk subuh lagi. Boleh tengok kat tingkap. Nampak ke tak lagi? Nampak apa? Fajar Shadiq. Fajar Shadiq. Nampak kata nampak ke ni? Tak tahu. Gelap. Mana masuk lagi? Tak masuk lagi. Kalau nampak Fajar Shadiq, lepas Fajar Shadiq tu dia akan timbul matahari. Tapi kalau menghala balik, ingat waktu subuh tak panjang. Menghala balik daripada Jeddah ataupun daripada Madinah, menghala balik kapal terbang tu terbang nak balik ke Malaysia ni, nak balik ke belah timur, dia punya masa subuh lebih kurang setengah jam je. Kita biasa kalau duduk setempat ni, masa subuh lama mana? Lebih kurang 1 jam. Ataupun 1 jam 10 minit lebih kurang macam tu. Tapi kalau menghala balik daripada Saudi nak terbang balik Malaysia, duduk di atas udara sana, dia punya tempoh sembahyang tu, sembahyang subuh secara khususnya, waktu sembahyang subuh bermula daripada terbitnya fajar sampailah nampak terbitnya bulatan matahari. Maksudnya kata syuruk. Masa syuruk. Mula terbit fajar sampai kata syuruk lebih kurang dalam setengah jam saja. Kalau kita biasa-biasa akan duduk masa lebih kurang dalam tu tengok subuh 5.54, 7 1 minit. Pukul 6, pukul 7. Lebih kurang dalam 1 jam 10 minit. 1 jam 10 minit habis dah masa sembahyang subuh. Tapi duduk atas kapal terbang tu, masa dia hanya setengah jam je. Tu ni buat macam mana? Masa kata awal tadi, sebelum masuk waktu subuh, anggar sebelum kata terbit Fajar Shadiq, ambil ayat sembahyang sejak dah. Kemudian bila kata terbit saja, teruslah sembahyang. Tu kena cara macam tu. Bagi orang yang pergi buat umrah, nak balik mai khususnya terbang pada waktu malam. Terbang pukul 3 pagi, pukul 2 pagi, maka kena beringatlah. Jadi, masa subuh terlalu pendek, hanya setengah jam, pastikan kita semayang dalam waktu dia. Jangan semayang sebelum. Semayang sebelum tak sah. Kalau semayang selepas, maka yang tu nama dia qadaan. Contohnya, tengok jam kita, di sini ni semayang subuh pukul 4. Contohnya, duduk di atas udara India, contohnya, pukul 4. 4.30 habis dah. Buka tingkap, pukul 4.40. Matahari duduk atas dah. Subuh gajah dah. Tak apalah, dah terlajak. Bukan kata sengaja, terlajak. Dah waktu terlalu pendek. Maka kita semayang qadaan. Kita semayang dalam keadaan qada, bukan kata tunai. Tapi kalau kata semayang sebelum, tak sah. Tak sah semayang kalau kata semayang sebelum masuk waktu. Itu syarat tu. Sebelum kita masuk berkenaan dengan rukun-rukun, 13 rukun semayang, mesti kita kena faham syarat-syarat semayang tadi. Jadi yang keempat, masuk waktu. Yang ketiga tadi, menutup aurat, menghadap kiblat. Yang keempat, masuk waktu. Dan yang terakhir ialah menutup aurat. Nombor 1 kau anda tak sebut. 2 bulan lepas, anda tak ada sebut yang kelima tu, iaitu menutup aurat. Menutup aurat. Aurat tu pun kena faham. Aurat tu macam mana? Yang dikatakan aurat ni, bila kata musafir tu, kadang tu pakai seluar je bagi orang perempuan lah. Orang lelaki ni tak kalut sangat. Orang perempuan, Ustaz ni kami tak ada telekung ni, macam mana nak semayang ni? Kita semayang apa, hormat waktu. Dah semayang tu ya. Semayang tu ya. Ni tak pakai telekung ni, tak ada kain. Tutup dah aurat, tutup dah. Dah pakai stokin, maksudnya kulit dah tak nampak dah. Cumanya jangan pakai ketat lah. Pakai ketat tu, tu nampak bentuk tu pun tak boleh dah. Tapi kalau kata pakai seluar longgak, pakai dah stokin, boleh dah semayang. Boleh dah. Islam ni tak menyusahkan. Islam ni memudahkan. Jangan kita buat payah. Tapi jangan buat mudah. Yang buat mudah tu tak boleh. Islam ni mudah je. Semua dia buat kira pukul rata. Baru ni pun pergi ke Lubnan baru ni. Lubnan ni negara dia banyak Kristian. Walaupun duk dengar cerita kata 60% Islam, Sunni, tapi banyak tempat tu payah jual masjid. Tambah pula tempat dekat nama dia Bukit Lubnan, Jabal Lubnan. Ada satu tempat tu Bukit Al-Arus. Nak saya siapa duk ikut Facebook tu ada cerita kenaan dengan Bukit Al-Arus, pokok sidar. Di kawasan tu Kristian saja. Tapi nampak istimewa lah bukit tu, pokok tu memang mereka taruh memang tarikan pelancongan. Kita pun pergi lah tengok di bukit tu. Rupanya kawasan tu masjid payah jumpa. Masjid payah jumpa. Memang nak buat jamak takdim, zuhur dengan asyak. Dah pergi berjalan ke situ, turun-turun.
Nak duk cari masjid tak jumpa. Kemudian kebetulan hujan. Kena hujan. Asalnya nak sembahyang dekat restoran tu lah. Tengok tapi dah basuh apa semua ni, payah. Kita pun tanyalah hak yang tuan restoran tu, kami nak sembahyang ni, ambil ruang yang besar sikit. Tak mana nak boleh sembahyang ni. Mereka pun hak yang lain tu dia sebut, nak cari masjid payah. Tiba-tiba main seorang muda ni, dia ni cakap apa, dia ramah telajak. Dia ramah telajak, mula bersembang-sembang dengan jemaah kita ni. Mula speaking lah. Bagilah speaking. Lepas tu, main dekat giliran kita, kita cakap Arab. Kita cakap Arab, kita pun tanyalah macam mana nak sembahyang ni. Sembahyang ni penting ni, aku nak sembahyang ni. Kalau tak sembahyang ni, kerja lain tak boleh nak buat ni. Lepas tu dia pun jumpa kita, cakap apa, dia excited nak bercakap dengan kita ni. Tengok kita cakap Arab pun dia sebut, akhir-akhir, Islam sahlah. Islam ni mudah. Tak susah, Islam ni mudah. Betul lah, hang kata mudah tu bagi dah. Aku nak buat mudah macam mana ni? Ni sembahyang sekali, nak sampai hotel balik ke Beirut, rasa-rasa masuk maghrib dah baru kami sampai. Ni kami nak berjalan lagi 2-3 tempat ni nak sembahyang entah mana ni. Sebenarnya Islam ni mudah, tak payah dia buat bagi susah lah. Dia cerita macam tu. Betul lah mudah nak buat macam mana bagi mudah. Lah ni macam ni je, hang mudah buat macam ni. Islam mudah, hang berdiri, hang niat sembahyang. Oh boy, hang kata nak aku tak tahu sembahyang. Aku tak ada sembahyang nak buat macam tu. Tu masuk mudah hang. Taklah Islam ni mudah. Hang kalau tak tahu duduk senyap, kita pun tiba dia balik. Hang kalau tak tahu duduk senyap, aku ni ikhtisas, aku ni belajar berkenaan dengan syariah. Aku tahu berkenaan dengan hukum hakam. Kalau hang tahu sangat berkenaan hukum hakam, satu je aku nak tanya hang. Orang lain duduk tengok, arak-arak lain duduk tengok ni. Kita duduk sembang dengan orang muda ni. Hang tahu kata pasal hang tahu berkenaan dengan waktu sembahyang ni. Aku nak tanya, waktu sembahyang, waktu zuhur, bila waktu zuhur? Satu je, hang tolong bagi tahu dekat aku, bila kan waktu zuhur? Yang katakan waktu zuhur. Waktu zuhur ni dia mula dalam pukul 11.30, 12.30 habis. Dia buat macam tu, tengok masa sembahyang tu. Dia duduk abang macam tu, kita tak ada, hang silap. Hang silap, hang tahu, betul lah, kami duduk sembahyang, lebih kurang dalam 11.30, 12.30 matahari pecah atas kepala tu. Waktu tu dalam pukul 11.30, pukul 12, dia sebut waktu je, pukul 11, 11.30, 12.30 habis. Kata hang silap, hang tak betul ni. Lepas tu ada seorang kawan dia sebut, waktu zuhur ni ikut pergerakan matahari. Hari pajak. Hak tu baru betul. Hang ni reka banyak ni, lebih-lebih hang duduk diam. Hang ni sesat kau orang lain. Kita kata itu. Hang lebih-lebih duduk diam. Hang tak tahu hang duduk cakap juga, duduk rodong nak pergi juga. Lah kali hang sesat kau orang lain. Hang duduk senyap dah. Kawan dia gelak ke dia. Dia bercakap tu seolah macam kata, Islam ni mudah, jangan dia buat susah. Betul lah Islam mudah, tak buat susah. Ni sampai kata nak sembahyang, pakai niat aja. Lepas tu dia sebut kata niat pakai sembahyang tu, aku tahu mazhab hang apa. Aku dah kaji dah, aku dah belajar dah benda ni. Hang selalu cakap banyak, mazhab hang tak betul. Kita kata macam tu, dia pun senyap. Kita pun cerita berkenaan dengan Al-Quran, buat main dalil apa semua, akhirnya dia senyap. Jadi, orang yang tak reti agama ni, dia bercakap agama terlalu memudahkan. Itu tak boleh tu. Lah kali duduk sebut nak sembahyang, hang berdiri, hang niat pakai dia. Rupanya kita duduk kaji-kaji tengok, sebab apa ada golongan macam ni di Lubnan secara khususnya, bila mana mereka ni dijauhkan dengan agama. Dijauhkan dengan agama. Budaya Arab tu sendiri pun dah hilang identiti, dan Lubnan secara khususnya, nak cerita selang-seli macam tu, banyak sangat nak cerita ni. Kita cerita dekat mana yang boleh je sambil-sambil selit kot kitab ni. Di Lubnan ni, kalau boleh dibuat kesimpulan, satu hari nanti jadi macam Palestin tu tak mustahil. Tak mustahil. Bahasa mereka tu, bahasa Arab mereka tu hanya di ujung mulut saja. Mereka lebih berbangga kalau kata boleh speaking. Itu satu hal. Identiti diri tak ada lah. Lepas tu yang kedua pula, mata wang mereka boleh berjual beli dengan dolar. Malahan mereka berbangga kalau jual beli dengan dolar. Sebab dolar lebih kukuh. Kalau kata nak bagi duit, dia duit Lubnan. Nama lira Lubnan. Lebanese pound. Lira Lubnan. Bagi duit Lubnan ni, dia kata payah. Duit dia payah. Sebab apa nak kena kira banyak. Sekali tukar, $30 dia tukar. Jadi jutawan tu, 4 juta dapat. 4 juta. $30 dapat 4 juta. 4 juta je lo kira. Satu. Ujuklah pernah duduk sila, kalau laju sikit cepat. Mereka kalau dah beli tu, bubuh atas mesin tu 3 kali. Masuk tu, 4 juta. Bubuh sekali pula, betul. Bubuh kali ketiga, baru betul. 4 juta, $30 je pun. Lepas tu nak makan sandwich, dekat-dekat apa? Dekat-dekat $1,500,000 apa? Sekarang biji sandwich. Pakai kaya macam tu je. Jadinya depa ni bila kata dah gunakan duit dolar, ada cerita kata sebenarnya hangpa guna duit dolar ni membunuh mata wang lira. Dia kata betul. Sebenarnya ada juga 2-3 kedai kita ada sebut kata hang guna duit dolar ni, hang terima dolar ni sebenarnya hang melenyapkan mata wang hang sendiri. Ni mata wang lira ni akan terhapus sendiri.
Han jangan cakap macam itulah. Sebenarnya mata wang lira ni lama dah hilang. Dia pula kata, wang mata wang lira ni lama dah hilang. Memang kami guna dulu. Sebab dulu lebih kukuh. Mata wang dia terlalu cepat. Apa jatuh. Macam juga mata wang Syria. Syria pun bila pergi tukar, dia berbanding dengan apa Lubnan. Lubnan $1 $88,000. $1 dah. 90,000 lah kata. $1 90,000. Kalau Syria pula $1 13,000. 13,000 kita tanyalah $1 13,000 ni boleh buat apa? Dia kata han tambah sikit lagi bagi jadi 18,000 ataupun 20,000 bolehlah makan satu sandwich. Shawarma kita duk makan. Dulu ni harga lebih kurang dalam setengah dolar. Sekarang ni harga dia $2. Lebih kurang macam tu lah. $1.5 ataupun $2. Dia harga dia. Kemudian di Syria pula, sambil-sambil cerita pengalaman tu. Duk fresh lagi ni. Di Syria ni pula, kalau kata ada peluang untuk kita ziarah, pilih ziarah. Satunya, bila kita ziarah ni, cara tak langsung membantu ekonomi dia. Kena beritahu pada jemaah yang nak bawa. Dia kata kalau kata beli barang apa di sini, dia letak harga tu tak payah tawang dah lah. Murah dah. Walaupun sandwich tu kita dah rasa kata RM10, sebenarnya dia sedang pulihkan ekonomi. Dia ekonomi dia teruk sangat. Cuba bandingkan dulu ni, masa 14 tahun dulu, $1 sama dengan 50 lira. $1 50 lira. Sekarang ni $1 13,000. 13,000. Dia punya jarak perbezaan dia cukup ketara. Dalam masa 1 tahun, ada kawan yang pergi tahun lepas, dia tukar, dia simpanlah lebih kurang dalam 2,000, 10,000 lira. 10,000 lira. Dia ingatkan nilai 10,000 lira tu lebih kurang dalam RM1 lah. PP kali ni kata $10,000, 10,000 lira tu tak $1 pun tak sampai. 1 tahun je beza dah. Tahun lepas dia pi, dia duk ingatkan buat balik simpan 10,000 lira tu, duk ingat lebih kurang dalam RM100 kita. Boleh lah duk belanja tinggi lah sikit, benda-benda boleh beli wak. PP kali ni 10,000 tu nak beli sandwich pun tak lepas. Nak makan roti pun tak lepas. Minum teh pun boleh lah secawan. Minum teh secawan. Tu kedai-kedai yang biasa-biasa. Orang kata kedai apa gerai besar tak? Kedai-gerai besar je. Boleh lah secawan. Nampak kata ekonomi dia terlalu rendah, terlalu teruk, perlukan kepada pemulihan. Jadi kita yang boleh pergi ziarah ke sana, pergilah. Kalau kata boleh melawat, pergilah dengan niat selain daripada lihat tempat-tempat sejarah tadi, tengok tempat-tempat yang disebutkan dalam hadis Nabi, juga kita niat bantu saudara se-Islam kita. Dan yang keduanya, jangan kita duk terpengaruh dengan media. Tu pun kena tahu juga media. Masa anak-anak belik mai, bom depa kata Israel pi bom airport Matar Dimash dan juga Matar Halak. Matar Dimash dengan Matar Halak kena bom. Depa pun kata, mujuklah kita keluar awal, kita masuk 1 malam je tu. Hikmah masuk ke Syria 1 malam. Dengar Israel pi bom dah. Anak sana tak terkejut apa. Matar Dimash, airport Dimash dengan airport Halak tu, kalau duk ada elok pun bukan ada orang nak keluar masuk pukul lepas perang. Tak ada siapa nak masuk pun. Memang duk kosong dah. Dia pi bom tu bukan pi bom tengah-tengah tu, biasanya tahu dah sikit tepi tu. Tak kata kawasan ni buat bom jatuh di sana. Lebih kurang macam tu lah berita dia. Kemungkinan macam tu lah. Jadi kita jangan berasa takut ataupun berasa gempak bila mana dengar berita kata Syria duk perang, duk serang apa semua. Ada bom tu tapi bukan kata di tengah Damsyik. Tapi di sana tengah Damsyik tu aman saja. Tak ada masalah apa. Sehingga kan masa anda terbang balik hari Khamis, anda terbang balik pukul 2 petang waktu Beirut, anda terbang balik. Pagi tu pukul 2 pagi hari Khamis juga 2 pagi, ada rombongan pelajar kita masuk ke sana. Kawan-kawan anda hantar lebih kurang dalam 15 orang dia pergi ke sana, turun di Beirut dan masuk ikut border. Terus belajar di Damsyik sana. InsyaAllah tempat sana selamat. Dan duk tengok dalam berita pun, mereka duk hantarlah di media sosial, duk cerita kawan-kawan di sana. Tak ada masalah apa pun. Walaupun di Israel sana dia kata duk perang-perang apa, tapi di Damsyik aman saja. Jadi mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala lindungi ahli Damsyik, lindungi ulama-ulamanya, lindungi tempat-tempat yang disebut oleh Rasulullah di akhir zaman akan berlaku kekacauan, peperangan yang besar, dan di Damsyik itu tempat kemah orang muslimin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala lindungi kita semua, dan insya-Allah nanti kalau ada teringat lagi cerita berkenaan dengan Damsyik dan juga Lubnan ni, anda akan sebutkan lagi dalam siri-siri akan datang insya-Allah. Jadi hari ni kita tak baca agak kitab tu.
Cukup sekadar itu saja sambil-sambil kita selit. Yang utamanya kita kena mengaji, khususnya apa yang kita sebut tajuk dia, yang kita sentuh pada malam ini. Bila mana nak sembahyang, pastikan syarat sah sembahyang dapat kita penuhi dengan sempurna. Di antaranya 5 tadi, bersih tubuh badan, bersih dari tubuh badan, pakaian dan juga tempat, bersih daripada hadas kecil dan juga hadas besar, kemudian tutup aurat, menghadap kiblat dan juga masuk waktu. Cukup faham cukup 5 ni, insya-Allah musafir kita akan dapat berkah, beramal kita, sembahyang kita akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Dan yang terakhir juga anda sebutkan di sini, amalkanlah baca doa kunut nazilah. Ini sempena dengan keadaan huru-hara di Gaza sana, seorang Islam kita ditindas di sana, bacalah kunut nazilah. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hadimal ahzab ihzimhum wansurna 'alaihim ihzimhum wansurna 'alaihim ihzimhum wansurna 'alaihim. Allahumma 'alaika bil yahuda wa man walahum. Tersebut dalam doa sembahyang kita tu dalam kunut nazilah, ya Allah, Allahumma 'alaika bil yahud wa man walahum. Ya Allah, musnahkan Yahudi dan juga orang yang bersekutu dengannya. Allahumma 'alaika bi Amerika wa man walahum. Ya Allah, musnahkanlah Amerika dan juga sekutu-sekutunya. Kita minta doa ni. Kita nak hantar senjata, sekali dia kata kita teroris. Kita bantu Hamas, dia pecok kata kita ni duk support pengganah. Tapi dengan cara kita berdoa. Berdoa supaya Allah Ta'ala hancurkan mereka. Allah Ta'ala musnahkan kesepakatan mereka. Allah Ta'ala goncang kaki mereka. Puak Yahudi, puak Nasrani, puak Nasrani kena serang enggak. Puak Yahudi secara khususnya. Dan juga puak Amerika, Allah Ta'ala pecah belahkan kesatuan mereka. Dan Alhamdulillah, berita yang anda dapat dengan doa kaum muslimin seluruh dunia, serangan yang asalnya nak dibuat oleh tentera Zionis ke utara Gaza, digagalkan, dipertangguhkan. Tapi dia berkata alasan apa? Banjir di Tel Aviv. Banjir di Tel Aviv. Sebenarnya banjir tak besar mana pun. Tapi sebelum mana balik itu hari Rabu memang hujan agak lebat di sana. Di Lebanon pun lebat. Di Tel Aviv pun mungkin hujan samalah, awan banyak. Dan di hari ini pagi tadi dengar cerita kata hari inilah pagi tadi di Damsyik pun hujan lebat. Mungkin ini tentera Allah Taala menggagalkan kesatuan dan juga rancangan daripada Yahudi nak menyerang orang Islam. Allah Taala hantar mai hujan lalu ditangguhkan serangan ke atas Gaza. Alhamdulillah, banyakkan berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bantu kita, bantu saudara se-Islam kita angkat kembali Islam ke martabat yang sepatutnya insya-Allah. Jadi sekadar itu sahaja yang boleh anda kongsi bersama pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengar, apa yang kita baca memberi manfaat pada kita semua. Mohon maaf salah kata tersilap bahasa. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma astur 'uyubana wa 'uyuba mu'allimina 'anna wa la tudhhib barakata 'ulumihim 'anna ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.